Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hamdi bin Halimi, KID 210504138, mewakili kumpulan 3. Kami akan membentangkan tentang contoh kemukjizatan Al-Quran dari sudut sains, iaitu kejadian gunung ganang. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada agenda yang seterusnya, iaitu pengenalan. Poin yang pertama ialah dalam Al-Quran disebutkan gunung sebanyak 49 kali mempunyai tujuan tertentu. Gunung juga digunakan sebagai kata-kata kiasan. Fungsi gunung-gunung telah dijelaskan oleh Al-Quran berabad lalu sebagai lambang kebijaksanaan Allah. Dalam sebaris ayat, kita telah dimaklumkan bahawa gunung ganang bukanlah kaku seperti yang kita lihat, tetapi adalah dalam pergerakan secara berterusan. Bumi yang luas terbentang mempunyai pelbagai komponen utama yang tambah menyempurnakan susun atur alam ini. Di antara komponen yang penting kepada kewujudan alam ini ialah bentuk muka bumi yang berbukit bukau dan bergunung ganang. Tidak dapat dinafikan kewujudan bukit bukau dan gunung ganang di serata dunia mempunyai fungsinya yang tertentu kepada kestabilan alam. Di antara fungsinya ialah seperti penstabil bumi daripada sebarang gegaran dan sebagainya. Oleh sebab itu, para ahli kaji bumi dan ahli geologi menyarankan agar bukit bukau serta gunung ganang tidak diusik demi untuk menjaga kestabilan ekosistem alam. Terjadi yang berlaku di serta tempat seperti peristiwa Tuhan yang berlaku di kawasan Hulu Kelang akhir-akhir ini adalah bukti kederhakaan manusia kepada fungsi bukit bukau serta gunung ganang. Kegairahan mengejar kemajuan serta membuat pembangunan tanpa mengambil kira susun atur ekosistem alam telah mengundang berbagai-bagai ancaman kepada masyarakat yang lain. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, dalil-dalil Al-Quran. Antara dalil-dalil Al-Qurannya ialah 1. Dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya, daripada surah An-Naba ayat 7. Di sini bermaksud gunung yang Allah Subhanahu Wa Taala tancapkan ke bumi ini semacam pasak. Kabar ini diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lalu. Di zaman sekarang yang semakin moden ini, setelah orang-orang melakukan penggalian-penggalian, mereka kemudian mengetahui bahawasanya gunung itu sangat tinggi, baik yang menjulang ke atas maupun yang menjulang ke bawah. Selain itu, dalilnya ialah dan dia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapkannya sebagai ia tidak menghayunkan kamu, dan dia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Surah An-Nahl ayat 15. Dia bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengawali firman-Nya dengan menyebut gunung. Menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari, pada ayat tersebut terdapat redaksi rawasi yang merupakan bentuk jamak dari kata Raisyah yang berarti tetap. Maksudnya Allah menciptakan gunung di muka bumi agar dapat menciptakan keseimbangan alam sehingga bumi tidak mudah goncang dan makhluk hidup terutamanya umat manusia dapat hidup dengan nyaman. Seterusnya, dalilnya ialah dan kamu melihat gunung-gunung itu, kamu menyangka ia tetap di tempatnya padahal ia bergerak seperti geraknya awan. Surah An-Naml ayat 88. Bermaksud pendapat yang kedua mengenai tafsir ayat 88 ini, yakni pendapat ulama ahli falsafah menyatakan bahawa ayat ini bukan berhubungan dengan peristiwa hari kiamat tetapi dengan fenomena alam di dunia. Ayat ini mengatakan dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Ia dijadikan dalil bahawa bumi berputar seperti planet-planet lain dan garis edar yang telah ditentukan hanya sahaja manusia sebagai penghuni bumi dimerasakannya. Okey, baiklah, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu pandangan daripada ulama dan para saintis mengenai gunung ganang. Menurut ulama, dalam Al-Quran ada menyebut gunung dengan dua perkataan,
iaitu jabal dan rawasi. Okay, di dalam Al-Quran, yang pertama, kata jamak jibal disebut sebanyak 33 kali. Manakala kata tunggal jabal disebut sebanyak 6 kali. Dan yang kedua ialah kata rawasi yang diulang sebanyak 10 kali. Menurut Rosihan dan Fadlullah, istilah jabal lebih bersifat kepada umum. Manakala rawasi kemungkinan dimasukkan khusus untuk menyebutkan gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Hal ini dikuatkan pula oleh makna dasar-dasar daripada perkataan yang berkenaan. Kata rawasi bermakna sesuatu yang dapat membuat benda yang bergoncang menjadi diam. Maksudnya menjadi pegun ataupun yang tidak bergerak. Okay, dalam hal ini, benda yang bergoncang itu adalah bumi. Penyebutan rawasi juga selalu didahului dengan kata al-qa' yang bererti mencapakkan atau meletakkan sesuatu yang belum ada sebelumnya di tempat itu. Makna ini bersesuaian dengan huraian ilmiah mengenai gunung ganang yang berada di batas lempeng sememangnya tidak muncul bersamaan dengan pembentukan daratan, melainkan harus melalui proses tektonik terlebih dahulu. Seterusnya ialah kita pergi kepada menurut pandangan saintis. Profesor Siavida adalah salah satu ahli pengkaji bumi dan beliau adalah salah seorang antara saintis yang terkemuka dan yang terkenal di dunia. Beliau telah mengemukakan bahawa gunung-gunung yang terdapat di lautan dan gunung-gunung di daratan mempunyai perbezaan asasnya seperti tentang mempunyai bahan-bahan yang berbeza. Sedimen adalah salah satu bahan-bahan yang terdapat pada gunung-gunung di daratan, manakala gunung-gunung di lautan pula adalah terbentuk daripada batu-batu hasil kejadian gunung berapi. Gunung-gunung lautan terjadi daripada kuasa pengembangan, manakala gunung-gunung daratan pula terhasil daripada kuasa pengecutan. Bagi gunung di lautan, akarnya adalah untuk meneguhkan kedudukannya, tapi bahannya adalah panas dan tidak begitu ringan dan telah menyebabkan ianya mengembang. Itu sahaja daripada saya. Kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Si gunung-gunung menurut Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan fungsi geologi gunung-gunung yang sangat penting dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Anbiya ayat 31. Seperti yang telah kita lihat dalam ayat di atas bahawa gunung-gunung mempunyai fungsi untuk mengelakkan kegegaran pada bumi. Fakta ini tidak diketahui oleh sesiapa pun ketika Al-Quran diturunkan. Ianya menjadi satu fakta yang hanya diketahui hari ini selepas penemuan dalam bidang geologi moden. Di dalam Al-Quran, peranan gunung ganang itu dibandingkan dengan pasak. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Gunung ganang dalam erti kata lain menggenggam lapisan pada kerak bumi bersama-sama melalui satu pancang yang memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi, sekaligus menghubungkan semua lapisan-lapisan di dalam bumi ini. Melalui cara ini, ianya menetapkan kedudukan kerak bumi dan menghalangnya daripada terapung di atas batuan magma atau terapung bersama-sama dengan lapisan lain. Secara ringkas, analogi ini mirip seperti keadaan apabila kita memakukan cantuman kepingan kayu bersama-sama. Seterusnya, kesimpulan untuk pembentangan ini adalah Al-Quran telah pun mengutarakan beberapa fakta saintifik sejak dari dahulu lagi. Kajian mengenai ilmu geologi hanya dapat diketahui apabila ilmu pengetahuan mulai berkembang dewasa ini. Kita tahu bahawa di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahawasanya semua ciptaannya tidak dijadikan dengan sia-sia tanpa sebarang fungsi. Oleh itu, firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya yang bermaksud, dan ingatlah bahawa tidaklah kami menciptakan langit dan bumi
serta segala yang ada di antaranya secara main-main, iaitu dengan sia-sia. Oleh itu Allah berfirman lagi dalam Al-Quran dalam surah An-Naba ayat yang ke-7 yang bermaksud dan gunung ganang sebagai pancang paksanya. Seterusnya, akhir kalam daripada saya, Al-Quran merupakan kalamullah, iaitu kata-kata Allah. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW yang dikurniakan Allah oleh Nabi Muhammad. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang berbunyi, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang bermaksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan akan menjadi dan memberi syafaat kepada pembacanya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah, ataupun sebagai umat Islam, kita sewajarnya mewajibkan diri kita untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran agar Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat kepada pembacanya. Sekian sahaja pembentangan kami pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.